tugasnya mengajar tafsir Quran, dan dia sebagai pelajar sains yang kritikal sudah celaru mindanya. Disebabkan dia katakan dalam email itu kepada saya, Dr. Dia, ustaz saya yang baru tafsir Quran mengatakan umur bumi ini 7,000 tahun dan bumi kita berada di hujung tanduk lembu. Ustaz itu di Malaysia mengajar tahun 2009, email pun datang 2009, dan untunglah pelajar ini pelajar sains yang otaknya kritikal. Dia tak mudah terima. Apa ustaz ajar pun dia terima secara kritikal. Jika dia rasakan ini pelik, melahirkan was-was, dia tak terima. Walaupun yang bercakap itu ustaz, orang hebat agama. Dia email pada saya yang kerdil, dan saya menjawab berdasarkan bukan otak saya, berdasarkan kitab yang saya sebutkan tadi. Dan saya kata alhamdulillah ada jawapan. Bukan saya pandai, tapi sempat mentalaah kitab itu. Dan Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syafah mengatakan pendapat yang mengatakan umur bumi 7,000 tahun dan bumi berada di hujung tanduk lembu, hadis Israeliat lagi palsu. Kita lihat ayat Quran digunakan, dan digunakan untuk melahirkan kecelaruan. Padahal Quran bukan itu tujuannya. Jadi celaru sebab pengajar agama celaru ilmu. Minta maaf. Itu kita bincang masa usul kedua. Jadi belajar Quran cara betul, insya-Allah. Sebetulnya kitab-kitab yang kita gunakan di sini, kitab tafsir Quran yang azim oleh Imam Ibn Katsir, itu bahan rujukan utama kita di sini. Sebab kitab itu sudah mengetepikan hadis-hadis Israeliat dan hadis-hadis yang lain semuanya, dia sudah ada analisis. InsyaAllah tafsir Ibn Katsir, dan saya kaitkan dengan tafsir moden yang lebih kritikal, supaya apa yang kita bincang suatu yang jernih, insyaAllah. Itu sumber pertama kita. Penting sangat. Penting sangat kita fahami sumber nombor satu di tahap nombor satu, insyaAllah. Kemudian sumber nombor dua, sunnah. Sunnah lagi perlu kita kritikal, sebab sunnah itu sendiri sudah ada kategori-kategori yang berbeza. Ada yang mutawatir, itu begitu kuat, tak ada keraguan tentangnya. Tapi ada yang dhaif, ada yang palsu. Yang palsu mesti kita buat, tak ada tolak ansur tentangnya. Umur bumi 7,000 tahun, tak ada tolak ansur tentangnya. Bumi berada di hujung tanduk lembu, buang terus-terus. Tentang kelebihan puasa di musim Rajab, banyaknya palsu. Tentang kelebihan buku Ashura, buang tong sampah. Bukan hadis Nabi, palsu belakang. Jadi sunnah tak cukup kita berkata, para pelajar sekalian, ini hadis Nabi, jangan tolak. Jangan kata demikian. Pelajar kena tanya, ustaz, hadis Nabi tarah macam mana tu? Bukhari ke Muslim? Dan tu saya tak tahu. Tak tahu jangan cerita. Kena bagi tahu dulu datang semua dari mana. Paling kurang rujukan saya ini dia. Rujukan kena ada. Terutama jika bercakap tentang sunnah, InsyaAllah. Jadi itu usul yang kedua. Alhamdulillah, nampak laju petang ni. Terus kita masuk pada usul yang ketiga. Ini pulang kaji saja, terutama bagi mereka yang baru mendengar streaming. Kalau saya masuk terus ke usul yang ke-9, mungkin ketinggalan sedikit. Jadi saya nak kena ambil daripada awal. Saya ingat elok saya rumuskan sedikit. Bagus juga untuk saya, peringatan untuk saya dan peringatan untuk kita semua, insyaAllah. Terus kita masuk ke prinsip yang ketiga. Iman yang benar, ibadah yang sah, mujahadah. Terdapat nur dan kemanisan yang Allah campakkan pada hamba-Nya. Nombor satu, iman yang benar itu kena jaga. Iman yang benar mestilah iman berdasarkan dua sumber tadi. Dia berkata, kepercayaan kita, keyakinan kita mesti sumbernya sahih. Sumbernya sahih telah kita sebutkan tadi, Quran dan Sunnah. Jika tidak, iman kita bercelaru.
Iman kita tidak betul. Bagaimana kita percaya pada Allah? Kita percaya pada Allah dengan kemarahan. Mengapa dia biarkan manusia ini merana dengan kemarahan? Sebab kita silap faham takdir. Kita salah faham tentang takdir. Kita mengatakan Allah paksa kita jadi orang jahat. Pernah berlaku di era Umar Al-Khattab. Era Umar Al-Khattab radhiyallahu an, seorang mencuri. Rujukan saya ialah Al-Aqidah Al-Islamiyah karangan Syed Salim. Sebuah buku akidah tauhid yang saya anggap cukup cantik sebab dia kaitkan ilmu asas dengan semasa. Dia jadi jambatan antara nas yang asas tapi nak kita faham dalam bahasa hari ini. Itu kelebihan Al-Aqidah Al-Islamiyah karangan Syed Salim dalam bahasa Malaysia sudah ada. Dalam kitab itu diceritakan dalam bab qada dan qadar tentang seorang lelaki mencuri di era Umar Al-Khattab. Dia ditangkap. Kemudian Umar nak menghukumnya. Dia kena pasti memang sah dia mencuri, hukum Islam potong tangan. Tapi lelaki itu berkata, "Ya Umar, sebenarnya saya mencuri kerana Allah telah takdirkan saya mencuri." Oh, cantik bahasa dia. Saya mencuri ini bukan salah saya. Allah dah tulis di Lauhul Mahfuz. Allah tulis saya hari ini kena mencuri. Saya sekadar melaksanakan catatan Allah. Ambil guna nama Allah cantik sungguh. Umar kata, jika demikian aku nak hukum kamu dengan dua hukuman. Satu potong tangan, satu sepak belakang, 30 sebatan. Ya Umar, mengapa lagi teruk? Dia rasakan dia cakap macam tu, cakap pandai begitu, loya buruk begitu, terlepaslah sebab semua salah Tuhan. Ini bukan salah hamba, salah Tuhan. Dia tulis saya mencuri. Ingat terlepas, rupanya lagi teruk hukuman. Potong tangan kena, sepak belakang 30 sebatan. Mengapa lagi teruk ya Umar? Lagi teruk disebabkan pertama, aku potong tangan sebab sah kamu mencuri. Yang kedua, aku sebab kamu berbohong atas nama Allah. Kamu berbohong atas nama Allah. Bila kamu mengatakan aku mencuri sebab Allah telah tetapkan aku mencuri, sebab semua tercatat di Lauhul Mahfuz, kalimah itu berbohong atas nama Allah. Allah bukan begitu. Qada dan qadar bukan begitu. Nampak? Sebab itu kadang kalau orang beriman, iman itu, kepercayaannya itu salah. Itu yang kita sebutkan iman yang sah. Keyakinan kita pada agama ni kena betul. Rukun iman itu kena disyarah, kena difahami, kena betul. Kita lihat orang betul tentang iman ni macam mana. Kita bincang qada dan qadar. Ini isu yang menarik. Umar nak pergi ke Syam satu ketika. Dalam buku yang sama menceritakan riwayat ini yang sahih. Umar nak pergi menziarahi Syam, Syria ketika dahulu. Mendapat tahu tahun menyerang. Diberitahu, ya Amirul Mukminin, tahun menyerang Syam. Umar berkata, jika demikian saya tak jadi pergi. Jika demikian saya tak jadi ziarahi Syam, tak jadi pergi. Sahabat Nabi lagi seorang, Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu an. Nama-nama ini saya sebut, harapannya anda ingat. Abu Ubaidah Ibn Jarrah berkata, ya Amirul Mukminin, mengapa tak jadi pergi? Tak yakin dengan qada dan qadar ke? Satu tempat. Umar berkata, aku tinggalkan satu takdir, aku memilih takdir yang lain. Masya Allah. Sahabat setuju. Aku tinggalkan satu takdir, aku pilih takdir yang lain. Itulah qada dan qadar. Maksudnya Allah tetapkan segala-galanya. Betul. Jangan pertikaikan itu. Allah tetapkan segala-galanya, termasuk Allah juga menetapkan kita boleh buat pilihan. Anda faham itu? Allah tetapkan segala-galanya. Itu dasar. Dan Allah juga tetapkan kita boleh buat pilihan. Allah izinkan. Bukan sebab kita hebat, saya dah buat pilihan, apa Allah kata saya tak pilih. Bukan begitu. Allah juga tetapkan, mu manusia, wahadainahun najdain, kami tunjukkan pada mereka dua jalan, sila pilih. Allah tetapkan kita boleh buat pilihan. Maka